Wah, hebatnya Mina. Wah, pandainya Mila. Hadza min fadli Rabbi. Semuanya milik Allah. Rio Class. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan psikologis perkembangan, saya Puan Pija Ramli untuk membincangkan satu topik yang saya rasa sangat penting, terutamanya untuk ibu ayah zaman sekarang, adalah berkenaan dengan bagaimana nak menentukan gaya kebapaan yang efektif. Super 6 Parenting Guidelines. Dan bersama saya hari ini tadi seorang ibu. Mungkin Puan boleh perkenalkan diri. Okey, nama saya Puan Syahidah. Saya ada 5 orang anak, 3 lelaki, 2 perempuan. Yang besar, yang sulung 21 tahun dan yang kecil sekali baru masuk 4 tahun. Okey, kiranya ibu dah ada anak yang range umur yang berbeza kan? Ya, betul. So mesti dah observe banyak perkara kan? Okey, so berdasarkan Puan punya perspektif kan, apa sebenarnya parenting ni? Bila kita sebut parenting ni kan, apa yang terlintas dekat fikiran? Okey, so kalau nak cakap pasal parenting ni kan, sebenarnya cara kita communicate dengan anak kita, cara kita respons dengan anak kita tu sebenarnya berbezalah kalau ikut pengalaman. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tu memang cara dia memang sangat-sangat berbeza sebab anak tu sendiri pun dia unik. Dia ada dia punya own personality lah. So matlamat parenting sebenarnya kan, matlamat kebapaannya adalah untuk memastikan dalam keluarga kita tu ada keseimbangan yang adaptif. Maksudnya ibu ayah dia boleh pupuk kasih sayang dan dia dapat kasih sayang daripada anak, tetapi dalam masa yang sama dia boleh juga tegur, bimbing anak tanpa ada pentelikahan yang keras. Itu kita kata matlamat keibubapaan. Okey, dan macam yang Puan sebut tadi kan, setiap anak berbeza. So saya suka untuk kongsi ada tiga orang kata komponen dalam kita nak menentukan gaya keibubapaan ikut family kita sendiri kan. So dia sebenarnya parenting tips banyak kat media sosial, tapi yang sesuai dengan keluarga kita tu mungkin tak sama dengan keluarga yang kita baca tu kan. Betul. So komponen tersebut yang pertama adalah kualiti penjagaan oleh ibu bapa. So kena be attentive, responsif dan sensitif. Itu yang ni mesti kena ada lah untuk memastikan parenting style kita tu efektif. Yang seterusnya adalah temperamen anak. Temperamen anak ni mempengaruhi parenting style kita juga sebenarnya, temperamen anak. Sebab tu ada setengah family kan, ada setengah ibu ayah dia rasa okey je nak jaga anak dia. So dia rasa orang lain yang orang kata apa, yang rasa susah in parenting ni rasa macam mungkin tak cukup jaga anak dengan baik dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya temperamen anak tu mempengaruhi cara parents respond, mempengaruhi kesihatan mental parents juga. Dan yang ketiga adalah karakter ibu ayah ataupun keadaan psikologi ibu ayah. Okey, so bila ibu ayah tu sendiri ada isu psikologi kan, bahkan kalau ada isu mental health kan, so dia memang akan affect parenting sekiranya tak diuruskan dengan baik lah. Kita semestinya kalau ada isu tu tak boleh parenting yang baik, tak. Tapi kalau diuruskan, insya-Allah dia akan, orang kata, kita dapat parenting yang efektif. Saya nak tanyalah Puan Pija, macam parenting lifestyle ni kan, okey, adakah dia berkait rapat dengan faktor umur juga? Contohnya macam sekarang ni kita tahu ramai parents yang berkahwin lambat dan dapat first baby tu dalam usia yang dah 30-an kan. Adakah dia mempengaruhi ataupun tidak? Macam dulu kita tahulah, zaman-zaman dulu mak-mak kita kan kahwin awal. Jadi macam mana? Okey. So kalau untuk soalan Puan kan, kalau dalam bidang perkembangan dan psikologi ni, kita akan tengok juga aspek biologi, pengaruh biologi kan. So bila ibu tu mengandung di waktu usia yang lewat, kalau dari segi orang kata perubatan pun dia memang akan ada kesan kan. Ada risiko lah. Sama juga dengan perkembangan kan, psikologi. Bila ibu tu mengandung di waktu yang lewat, dia ada risiko untuk anak yang dilahirkan tu ada isu perkembangan ataupun isu ketidakupayaan lain. Dia memang akan ada risiko. Cumanya kata apa, dia tidaklah semestinya kita kena takutkan ibu tu jangan kahwin lambat dan sebagainya kan, sebab kita tak tahu kenapa dia pilih untuk kahwin pada waktu tu kan, kita tak tahu. Cumanya bila kita ada orang sekeliling ataupun ahli keluarga yang mendirikan rumah tangga lewat kan dan mengandung pada usia yang lewat, kita beri sokongan yang sepatutnya lah kan. Tapi dari segi readiness, saya rasa macam dari segi faktor umur tu mungkin diorang lebih bersedia kan, lebih sabar. Itu bergantung kepada individu tu juga. Tapi dari segi readiness tak dapat
dinafikan memang akan ada lah, sebab mereka pada waktu tu mungkin dah stable kan. Kalau ada betul. career pun career dah stable. Jadi insya-Allah dari segi mental health ataupun pengurusan psikologi tingkah laku tu lebih baik. Okey, cuma memang akan ada certain mungkin setengah kelompok yang mungkin dah lama terbiasa single dan sebagainya kan, tapi bila umur yang waktu tu dia kena ada tanggungjawab baru dan sebagainya. So kalau dia memang ada kesukaran untuk adapt, it could be ada risiko lah. Okay, tapi semua tu insya-Allah kita boleh urus kalau kita dapatkan bantuan pakar. Dapatkan, jangan malu, dan jangan juga group segan. support maybe kan. Support group yang betul lah. Okey, Puan Pija, macam saya nak tanya jugalah. Okey, saya ada masalah, anak bongsu saya tu kalau tantrum macam menguji kesabaran lah. Okay, So macam mana kita nak macam atasi, ataupun apakah cara ke atau tips untuk kita respons dengan dia punya perangai tu? Okey, so berkenaan dengan anak tantrum So apa nak buat bila anak tantrum? Okey, pertama sekali adalah kita perlu pastikan dia berada dalam keadaan selamat lah. Kita kena adakan safe space untuk dia. Okey, so mungkin ibu ayah yang tak tahu lagi apa fungsi safe space tu kan, dekat rumah pun sebenarnya kita sarankan untuk adakan safe space, dan dekat luar pun kita boleh create safe space untuk anak. Okey, contohnya kalau dia tantrum dekat tempat orang ramai kan, mengganggu dan sebagainya, kalau kita boleh alihkan dia, kita alihkan dia ke tempat yang lebih, orang kata, kurang orang, tempat yang lebih luas kan, untuk dia melepaskan emosi dia. Tapi kalau dalam masa dia tantrum tu kita tarik dia tapi dia tak boleh nak bagi kerjasama ataupun dia bergelut semula, it's better untuk tinggalkan dia dekat situ kan, biarkan dia dekat situ maksudnya, tapi kita ada di sebelah dia untuk teman. Okey, sebab fasa melepas emosi ni dia ada fasa-fasa dia. Okey, untuk permulaan memang dia tengah burst tu kan, dia tengah meletup tu, memang kita tak boleh lah nak sentuh ke, nak cuba bercakap dengan dia ke, sebab dia belum ready. Okey, so kita bagi masa dia untuk bertenang, untuk reda, baru kita approach kan, kita tanya kan apa yang berlaku, apa yang dia rasa, macam mana kita boleh tolong dia. Okey, so masa ni memang penting untuk ada negotiation skills lah dengan anak. Okey, so berbalik pada safe space tadi, kalau dekat rumah, kat rumah kan, bagus sebenarnya untuk ibu ayah adakan satu safe space dekat rumah, satu tempat yang bila mana anak menunjukkan emosi kan yang tak sesuai, ataupun anak tak behave seperti yang kita minta ke kan, so safe space tu jadi tempat untuk dia melepaskan emosi dia sekejap. Okey. Okey, so nak kena ada satu tempat lah ni kat rumah lepas ni. Kan, betul, buat safe space tu. Safe space tu sebenarnya dia sangat penting. Dia sangat penting. Cuma kita ibu ayah tak tahu macam mana nak mulakan, ataupun kita tak tahu kepentingan safe space tu kan. Sebab safe space ni adalah satu juga, kalau anak kita berkeperluan khas ataupun anak kita berisiko untuk mencederakan diri dan sebagainya kan, kalau kita biar dekat tempat ruangan yang penuh barang dan sebagainya, kita bimbang dia akan mencederakan diri dia. So safe space ni adalah tempat yang tak ada barang kan, yang dia selesa, yang dia rasa tenang berada dekat situ. I see. Okay, faham. Alright. So I believe macam semua parents kan, Puan kan, memang nak bagi yang terbaik lah untuk anak kan. Jadi mungkin Puan boleh share apakah yang parenting styles yang kita boleh apply yang terbaik lah. Okay. So, biasa kalau sebut parenting style mesti kita akan macam ingat authoritarian kan, involve parenting dan sebagainya kan. Cumanya saya suka juga untuk ingatkan kepada parents bahawa setiap keluarga kita ni tak sama. Kita tak sama, okey? Dan kita tak boleh nak orang kata apa dapatkan tips daripada media sosial ataupun daripada kakak abang kita yang pernah berkeluarga, kawan-kawan kan. Dia takkan sama dan mungkin dia takkan berkesan, dan kesan negatifnya adalah bila tak berkesan kita akan frust kat diri kita frust kat anak. So saya kongsikan cara ataupun komponen untuk menentukan macam mana kita nak pilih parenting style yang sesuai dengan kita. Kena ada 6 perkara ni lah, Super 6 ni. Yang pertama adalah penerimaan. First, kita kena start dulu dengan kita terima keadaan anak kita. Kita tahu perkembangan dia, tahap perkembangan dia kat mana. That's why developmental assessment, psychological assessment tu sangat penting. Sebab kita nak tahu dia kat mana. Dan yang kedua adalah kita terima keadaan kita lah. Contoh, kalau ibu ayah tu sendiri ada isu kan, kesihatan mental dan sebagainya, dapatkan bantuan, uruskan dulu kan, terima dulu keadaan tu. Baru persepsi kita akan lebih baik lah untuk kita bentuk, orang kata, komunikasi yang lebih baik kan, cara kita approach anak lebih baik. Kalau anak buat salah pun kita tak overreact dan sebagainya kan. Yang kedua adalah
Responsif. Responsif maksudnya kita respon terhadap keperluan anak, sama ada fizikal ataupun emosi. Kadang-kadang emosi ni kita jarang nak respon ataupun sebab kita tak perasan. Contoh anak kita tantrum kan, lari macam hyperaktif kan. Sebenarnya dia bukan ADHD ataupun hyperactivity, tapi dia just nak attention because selama ni kita abaikan emosi dia. Mungkin secara kita tak sedar. So bila kita respon kepada anak, anak akan lebih, orang kata apa, behave lah, akan lebih mudah dengar arahan, ikut arahan dan sebagainya. So as long as parents boleh ada keupayaan ni respon kepada anak, bila perlu, insya-Allah parenting tu memang dah betul lah, berada di landasan yang betul. Dan yang ketiga adalah rational, be rational. Okay, maksudnya kalau dekat rumah ni kita ada peraturan rutin harian, sebenarnya itu adalah sangat bagus. Cuma parents jarang kan, dia ingat anak-anak kecil tak payah nak ada rutin, tak payah nak ada peraturan kan. Tapi rutin dan peraturan ni adalah satu komponen dalam macam mana parents nak jadi rational. Okay, so kita tetapkan rutin dan peraturan yang mudah, yang anak yang boleh ikut keupayaan anak, dan kita pun boleh pantau. Okay, so daripada segi rutin tu sebenarnya itu, bila kita bagi rutin peraturan, kita boleh observe juga tahu perkembangan anak kita kat mana, macam mana keadaan anak kita. Sebab kalau anak kita tak boleh buat satu rutin, tak boleh ikut peraturan, maknanya mungkin dia ada isu yang kita kena ambil berat. Dan also rutin tu kita kena rational jugalah. Janganlah letak banyak rutin dan peraturan yang kita tak boleh nak pantau kan. Kalau dah banyak sangat, kita pun tak tahu macam mana nak pantau setiap rutin tu kan. Okay. Seterusnya adalah kita pergi kepada kawalan. Okay, kawalan. So dalam menentukan parenting styles ni, ibu ayah tu mesti berupaya untuk mengawal anak. Mengawal ni bukan maksud had kan, tak boleh buat tu, tak boleh buat ini, tak. Tapi kita bagi peluang anak, kita raikan fitrah dia yang memang nak explore ni kan. Walaupun anak remaja kan. So kita raikan, tapi kita tetapkan kawalan dengan peraturan tadi tu. Okay. So bila setiap kita bagi anak buat semua benda, explore, tapi kita letakkan kawalan, so anak akan rasa ada autonomi. Kan, anak pun akan rasa lebih yakin, so dia pun boleh praktis banyak kemahiran lah, skills dia kan. Okay. Dan yang seterusnya adalah autonomi. Okey, autonomi ni pun yang paling penting. Autonomi paling penting bukan saja untuk anak, tapi untuk parents. Sebab kalau parenting style yang tak ada autonomi kan, dia sama ada parents tu kurang keyakinan, so dia dah start give up dengan anak dia. Ataupun bila anak tak ada autonomi, so anak akan start rebel lah, ataupun ada isu perkembangan, ada isu behavior. So autonomi, macam mana kita nak pastikan kita ada autonomi adalah bila anak dah boleh berdikari kan, anak dah boleh berdikari, ada kemahiran asas, so kita bagi anak untuk buat, untuk berdikari. Contohnya dia nak pakai baju dia sendiri ke, kalau dia nak masak sendiri ke, kita encourage dia untuk buat. Tapi masih dalam bimbingan dan kawalan kita kan. Faham. Okay, so bila kita letak peraturan dan dalam kawalan kita tu, maksudnya parents tu pun ada autonomi dia lah. Sebab dia tak bagi je anak dia buat, tapi dia tak boleh kawal kan. Still monitor lah. Dia still monitor. So both anak dengan parents tu dia ada autonomi tu. Sebab itu memang sangat penting in parenting styles lah. Sebab ada parenting style yang dia bagi je anak dia buat. Kan memanglah kita rasa baguslah dia nak tingkatkan autonomi anak dia, tapi anak dia takkan belajar self control, takkan belajar emotional regulation, dan lama kelamaan bila anak dia ada masalah behavior, dia akan cepat give up dengan anak dia, sebab dia dah tak rasa kuasa dia dalam family tu, dia tak ada autonomi, so dia dah low self esteem. I see. Okay, yang terakhir adalah permintaan. Okay, so itu pun penting dalam menentukan parenting style dan menjadikan parenting style kita efektif. So, ibu dan ayah tu perlu berupaya untuk membuat permintaan dan memenuhi permintaan. Okay, bukan macam kita je penuhi permintaan anak kan, dan kita tak buat apa-apa permintaan. Ataupun kita je yang buat permintaan, maksudnya bagi arahan, kita tak dengar apa yang anak nak cakapkan, apa pandangan anak kan. So bila ibu ayah tu seimbang, okay, dia mampu untuk buat permintaan maksudnya dia ada rules, dia bagi rutin yang anak kena follow, tapi at the same time dia boleh penuhi permintaan. Maksudnya permintaan ni di sini mungkin anak minta nak dipeluk ke, anak minta attention, anak minta masa, dia boleh bagi. So kena balance dari segi situ. If parents tengok balik parenting kan, nampak ada ke semua 6 ni, insya-Allah
you are on the right track lah. Tak perlu nak compare keluarga kita dengan keluarga orang lain. Macam tadi kan Puan ada sebut tentang responsif. Boleh tak macam Puan bagi lagi contoh-contoh lain yang parents senang nak ikut lah. Alright, okay. Responsif ni antara contoh lain adalah kalau macam tadi anak kecil tantrum, kita sediakan safe space dan kita duduk teman dia dekat situ. Maksudnya dekat tu baru kita respon dan dia tahu kita ada. Okey. Kalau anak remaja macam anak ada masalah kan, anak share, kita nampak ada perubahan tingkah laku, kita tanya, kita bincang. Okey, bila anak sedih, maksudnya bila anak tunjukkan certain emosi, kita tanya apa yang berlaku, apa yang kita boleh tolong. Itu antara salah satu contoh kita responsif lah dengan keperluan mereka. Sebab kalau keperluan fizikal ni rasa senang sangat kan, anak just tunjuk nak beli apa kan. Tapi kalau keperluan emosi ni susah sikit. Tapi itu adalah salah satu contoh lah. Bagaimana kalau macam kita tanya tapi anak-anak dia tak nak cakap kita. Dia lagi more share dengan kawan-kawan dia yang kita cakap pasal remaja lah. Okey, remaja. Okey. So, fasa remaja memang adalah normal untuk mereka lebih kepada kawan. Sebab fasa remaja adalah fasa mereka membentuk identiti. Okey, especially bila remaja tu dibesarkan dalam keluarga yang dia rasa tak selamat, dia ada insecure attachment dengan keluarga dia. So dia akan cari orang luar. Okey, walaupun normal untuk kawan remaja pergi kat kawan, tapi kita sebenarnya boleh cegah daripada dia keterlaluan. Okey, kita boleh cegah daripada awal. Yang tadilah be responsif, sebab responsif tu akan membentuk secure attachment. Anak rasa selamat, baru anak dia tak akan rasa cerita lah diancam, dengan kita. baru dia cerita. Sebab remaja sekarang mungkin cara kita approach mereka tu kadang-kadang kita overreact ataupun kita tak nak dengar dulu apa yang mereka sebut sebab kita rasa kita dah lalui benda-benda ni. Tapi kita kena tahu bahawa masa zaman kita membesar tu berbeza dengan sekarang. Mungkin betul. Dan budaya contohnya kan. So apa yang kita perlu buat adalah kita bincang kan, kita duduk, kita tanya apa yang kita boleh bantu, dan kalau kata untuk membentuk rasa selamat tu tadi. Okay, so that if kalau kata next time dia ada masalah, dia akan cari kita dulu baru cari kawan dia. Secure attachment tu penting dengan cara be responsif. Okey Puan, nak tanya juga kalau untuk new mom kan, macam mana cara atau tips yang boleh dilakukan sewaktu baby tu masih dalam kandungan yang akan memberi kesan yang baik lah apabila dia keluar nanti. Okay, perkara pertama yang ibu boleh buat adalah pengurusan emosi, pengurusan stres. Itu yang paling penting. Sebab bila ibu stres, dia akan memberi kesan kepada pembentukan otak bayi, pembentukan temperamen dia bila dia lahir nanti. Okey. Dan kata apa, anak akan dilahirkan dengan temperamen. Okey, temperamen ni ada dua tau. Satu yang boleh diubah dan satu lagi yang tak boleh diubah. Okey. Cumanya penting untuk kita cegah temperamen yang sukar. Okey. Sebab kita mesti nanti bila dilahirkan kan, anak lahir kita nampak temperamen anak macam tu, kita akan regret apa yang berlaku masa kita mengandungkan dia. Kita tak uruskan emosi kita dengan baik, uruskan stres dengan baik, kita abaikan, mungkin kita terlalu bekerja sampai badan pun dah letih. Kadang-kadang kita tak perasan tau bila kita overwork. Mungkin kita rasa kita boleh adapt tau benda tu, tapi baby dalam kandungan tak boleh terima tekanan tu. Sebab banyak kajian sekarang yang menunjukkan emergency seizure due to fetal distress tu sangat tinggi. Mungkin kemungkinan besar disebabkan oleh gaya hidup ibu-ibu sekarang ni kan, yang bekerja kan, mungkin diorang dah terlebih dah overwork kan. Adakah kesan dia macam bila baby lahir tu baby akan selalu menangis? Okey, kalau nak kenal pasti temperamen ni, untuk difficult temperament, dia akan kerap menangis, kerap meragam kan. Bila kita letak pun dia tak nak tidur kan, contohnya nak kena berdukung. Itu antara satu red flag lah kepada difficult temperament tu. Itu kalau itu efek dia kalau masa mengandung tu ibu tu dia stres, tak happy macam itulah. Dia akan beri kesan kepada temperamen. Yang kedua adalah dari segi pemakanan lah. Mesti kena pastikan makanan tu berkhasiat kan, seimbang. Sebab apa yang ibu makan tu akan dapat kepada anak kan. So mungkin ada setengah kes kan, ada setengah kajian yang menunjukkan bahawa kalau ibu makan yang banyak makanan yang ada pewarna tiruan kan, junk food, processed food, dia boleh affect kepada neurology development juga, pada behavior development juga. Okay? Biasa orang akan dengar gula kan, tapi gula tu adalah salah satu mitos lah. Gula bukan penyebab kepada ADHD, ke penyebab kepada jadi hyper ke tak. Itu mitos.
Itu sebenarnya mitos. I see. Tapi tak ramai orang tahulah sebab biasa kita kaitkan gula kan. Cumanya kita memang elakkan ibu untuk makan gula berlebihan, garam berlebihan processed sebab faktor perubatan lah, faktor kesihatan fizikal kan. Dan bila kita nak ibu makan makanan yang pelbagai berkhasiat ni adalah untuk kita bantu anak yang lahir ni dalam janin ni dia ada berat yang okey kan. Okey, so menjawabnya persoalan puan untuk hari ini. Sangat menjawab dan sangat membantu. Alhamdulillah, kalau tak ada apa-apa soalan lain, rasanya sekian saja untuk episod kali ini dan insya-Allah puan mungkin kita boleh jumpa kan dengan pakar psikologis perkembangan lain untuk episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Abdul Rahman Ahmad Badayai, merupakan Ketua Saitera Klinik Psikologi dan Konsultasi PKPK, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Kepakaran saya dalam bidang psikologi perkembangan kanak-kanak dan remaja. Saya banyak melakukan aktiviti konsultasi, psikologi, assessment kanak-kanak dan remaja yang berkaitan dengan ADHD, autism, juga special needs. Jika anda memerlukan psychology consultation untuk berjumpa dengan pakar psikologi kanak-kanak dan remaja, boleh datang ke klinik kami di FSSK UKM dan juga boleh menghubungi kami di alamat di bawah ini.